Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabawalahu ila yaumil ma ba'. Kita sambung pengajian dalam kitab Fiqhul Manhaji, syarat menjadi imam. Orang yang menjadi imam perlu memenuhi beberapa syarat yang kebanyakannya adalah relatif mengikut keadaan makmum. Ia dirumuskan pada perkara-perkara berikut. Yang pertama, makmum tidak mengetahui atau meyakini bahawa solat imamnya batal. Ini salah satu sah jemaah tu. Kalaulah makmum yakin imam batal, maka dia tak boleh ikut. Kalau dia tak nampak, imam mungkin ada batal lah, tapi dia tak perasan, dia tak nampak, jadi jemaah tu, pahala jemaah tetap dapat. Sampai imam pun tak sedar dia punya silap. Contoh kain koyak setitik je, isap okok kan, pam kena kain, tak nampak, tak perasan pun. Makmum pun tak tahu, tapi di sudut Allah, Allah tahulah kain tu lubang kan. Nak ikut hukum batal lah, nampak aurat. Tapi bila tak tahu, sah lah, dikira sah. Dah tak tahu, macam mana nak buat? Ya tak? Masalah. Ni semua dia asas tu lambat. Dari sana. Okey. Jadi bila tak tahu, maka tak timbullah batal tadi. Kalau tahu, tak sah, tak boleh ikut. Kita yang tahu, siapa yang tahu, dia kena mufaraqah. Contoh jadi imam belakang ramai, kat 100 orang, dah pergi mana dah kan, takkan kita nak pergi cari seorang-seorang sembahyang lain. Kita harap Allah terimalah. Jadi makmum yang dah berselerak mana hala pergi, dah dia anggap tak payah nak pergi cari-cari lagi dah. Contoh dia kata, dua orang berijtihad tentang kiblat, dan setiap orang meyakini arah kiblat macam ni. Dia kata kok ni, tak lah, sinilah, sanalah. 2-3 orang macam tu. Oleh itu tidak harus seorang daripada mereka menjadi imam. Dah tak sama, tak sepakat. Kau ni kata kok ni, aku yakin ni malam sembahyang kok ni. Tak ni kompas aku kok ni. Dan sebenarnya 2 orang je, seorang imam, seorang makmum. Dua-dua bertekak. Jadi tak boleh. Kalau nak ikut engkau punya kiblat, aku tak yakin. Kan? Kalau nak ikut aku punya kiblat, engkau tak yakin. Jadi buat sendiri-sendiri. Tak sah berjemaah macam tu. Kecuali salah satu macam, betul lah, aku anggap salah lah, telefon aku ni tak betul kiblat ni. Kan? Ikut engkau lah. Dia dah putus dia punya keyakinan, ikut kawan tu dengan punya keyakinan. Itu sah. Oleh itu tidak harus seorang daripada mereka menjadi imam kepada yang lain. Ini kerana setiap orang daripada mereka yakin arah rakan. Yakin, bukan ragu-ragu. Bukan ish, sini kot. Aku nampak macam sini je ni. Kan? Itu belum yakin. Itu belum yakin. Kalau yakin, memang kita yakin sini sehingga kalau buat kot lain, kita nampak tak sah lah. Itu baru yakin. Contoh rumah kita semayang dah 2-3, baru masuk rumah sebulan 2 bulan. Dah yakin kot ni. Tiba-tiba mai orang lain beritahu tak kot lain. Kita macam tak apa nak percaya. Kita tak yakin, kita teruskan arah kita yang kita tahu. Kecuali datang keyakinan lebih besar, mai mufti punya jabatan. Sekarang ni rumah-rumah pun jabatan mufti boleh pergi untuk cek kiblat. Boleh kontak dia orang. Kita bayarlah sikit kan, duit minyak dia orang tu. Kita kontak rumah ke surau mana ke, macam sini pun boleh ni. Kalau panggil dia mai. Kadang masalah phone kita tak accurate, kita punya tu kompas, kadang dia tunjuk tu. Cuba tengok 2-3 application tak sama, tak tepat samanya. Kadang tunjuk kot ni, sekali buat lagi kot ni pula. Kan? Jadi phone ni kira benda yang kalau kita tengah hutan tak ada sangat, itu jelah panduan kita. Tapi sekarang ni kita ada lagi benda yang lebih meyakinkan kita, seperti panggil jabatan mufti untuk dia bawa mai ukuran dia. Dia boleh mai. Adalah sikit bayaran dia, boleh kontak dengan jabatan mufti. Macam sini elok agak kalau boleh kan, AJK telefon tengok, kok dia boleh mai cek kiblat.
Jadi kalau benda dah terlepas, macam itulah, macam tadi kita kata sebulan dah sembahyang kot ni. Tiba-tiba mai jawatan mufti baru tahu silap arah lain. Jadi yang lampau tu tak payah qada, Allah terima. Yang lepas Allah terima. Tapi kita kena ubahlah, dah yakin yang baru. Okey, yang pertama termasuk contoh baju koyak tadi, contoh baju kena najis, contoh baju basuh tak nampak bersih tapi tak suci. Kan? Jadi kita rasa okey sebab lah cik tok imam ni yang basuh cik isteri dia. Dia tengok bersih, serika cantik, pakailah. Pergi sembahyang. Jadi makmum belakang ikut. Yakin nampak bersih ikut. Selesai sah sembahyang baliklah. Tengok-tengok adalah benda dia kata lah aku celup-celup ni tadi cara tak betul, tak kena syariat. Maka imam yang yakin tu dia kena buat, orang lain lepaslah. Okey, yang kedua, imam jangan sekali jangan seorang ummi buta huruf baca Quran tak betul. Sedangkan makmumnya seorang qari baca fasih. Dia baca Fatihah tak betul. Ukuran baca Quran pada Fatihah cukup. Surah tak penting. Maksud bukan tak penting. Kalau salah dalam surah pun tetap semayang sah. Tapi salah dalam Fatihah, batal. Kesalahan dalam bacaan Quran ni ada dua jenis. Satu salah kecil, salah besar. Yang kedua salah besar. Salah kecil ni kalau yang terlibat dengan makhraj kurang tepat, dengung kurang, patut dengung 2 harakat, dia hantam 1 harakat. Yang ni kira dimaafkan. Itu kesalahan kecil. Tak payah kita nak mufaraqah. Contoh 6 harakat waladdallin, 6 harakat kan? Dallin. Kita kira lah, dia tu imam baca, kita pun kira. Baru 4. Dah lin dah. Waladdallin dah. Yang tu kira beza 2 harakat je kan? Daripada 6 kita kira 4, itu tak payah nak mufaraqah. Itu kira sah. Sebab kiraan ni tak menentu, dia bukan macam saat. Saat ni standard seluruh dunia. Tak. Tapi kiraan tangan kita mungkin kita kira laju, dia kira kita kira slow, dia kira laju. Ya, itulah. Jadi harakat, tapi kalau dah 6 harakat kita kira pun baru 2, tu tak boleh tu. Tak boleh dimaafkan. Waladdallin. Takkan 6 harakat macam tu. 4 harakat pun tak ada. 1 2 harakat, 1 harakatnya. Yang tu tak sah sembahyang bacaan Quran macam tu. Jadi kalau makmum yang qari yang cantik, imam baca tu dia tinggal tunggal langgang orang kata, dia sudut kesalahan tadi, kesalahan kecil. Kesalahan besar yang terlibat dengan huruf, lari terus tukar huruf. Makhraj bukan kurang, memang tak jadi langsung. Kha dia sebut alham, dia sebut alhamdulillah. Kan macam tu memang mufaraqah lah kita. Kan jadi kha terus. Alhamdulillah jadi ha simpul terus. Memang tak kena lah. Tu tukar huruf, tu salah besar. Tukar baris, salah besar. Selalunya an'amta tu. Kadang-kadang saya dengar juga kadang-kadang siratal ladzina an'amta alaihim ta'alaihim tak jadi ta pun tak jadi ti pun tak. Kadang-kadang jelas bunyi ti. Siratal ladzina an'amta alaihim, bunyi ti alaihim. Tukar huruf lain, baris lain. Batal. Kita yang dengar nak kata batal tak boleh lah dalam sembahyang kan. Mufaraqah je lah, aku tak nak ikut imam, mufaraqah dengan imam. Kita buat sendiri. Tapi kalau dotnya tak apa, cukup lah makhraj. Waladda, dia sebut waladda. Okey lah tu, bunyi juga dotnya tu. Kan tak tukar huruf pun, cuma kurang mantap. Yang tu boleh lagi dimaafkan. Sabdu tukar huruf. Kalau tak ada langsung, tak ada. Iyyaka, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada langsung sabdu, dah kira tukar huruf. Salah besar. Kesalahan besar. Batal semayang. Buat cara kebetulan orang kata. Kebetulan sama jalan. Tapi bukan ikut. Kalau boleh kita pun buat cara kebetulan lah. Maksud janganlah habis bacaan tapi duduk berdiri tunggu bagi imam rukuk. Kita pun bacalah sama, adjust lah, bagi panjang juga baca kita tu, bagi memang dia stop kita pun stop.
Yalah, elok jangan berselisih sangatlah sampai kan, yang nampak sangat. Boleh juga kita terus je, contoh imam berdiri kita rokok, sujud, duduk dan semuanya. Bagi salam dulu. Kadang orang faham pun, dia ni nak terberak ni kan. Sakit perut ni dia ni. Tak apalah, sakit perut pun sakit perut lah. Kalau kita boleh tegur, kita kata dia baca tak betul tadi. Takut kau ni ragu-ragu pula. Alamak, aku macam mana? Tak betul aku pun salah. Kan? Jadi lebih baik hal tu biar kita ajalah yang mufaraqahnya. Orang lain mungkin standard dia nampak okey bacaan imam tu, standard dia sah bagi dia. Bagi standard kita, penilaian kita memang tak lulus. Kan? Sebab kalau kita nak cerita pada semua orang, imam baca tak betul tau, standard tak kena makhraj ni. Orang pula kata apa dia ni mandai-mandai pula ni, belagak lah pula. Jadi timbullah syak wasangka semua. Tak, mungkin dia syak dengan kita, mungkin dia syak dengan tok imam, bergaduh dengan tok imam pula. Jadi menghasut. Kecuali orang yang kita tahu ni memang dia kenal kita. Orang sebelah ni dia kenal kita, dia tahu kita punya bacaan, dia tahu kita punya ustazah, kan? Bacaan betul. Jadi yang tu bolehlah kita cerita, dia tadi tak kena makhraj. Lebih baik kau sembahyang lain lah. Mufaraqah tu niat je. Tak ada salah, niatlah hati. Aku nak pisah dengan imam, aku nak cerai dengan tok imam, kan, cerai. Aku tak nak ikut imam, aku nak sembahyang sorang-sorang. Itu kira niat mufaraqah tu. Tak payah ulang terus. Niat mufaraqah pada kedua. Kita anggap apa? Anggap yang pertama tadi mungkin sebut dia tepat. Yang kedua je dia baca longleng-longleng, tak apa nak jadi. Kita mufaraqah tu. Tak payah nak ulang yang daripada awal. Itu. Yakni yang dimaksudkan dengan ummi adalah seorang yang tidak teliti Fatihah dia. Bacaannya tunggu tadilah tukar huruf, tukar baris, yang tu ataupun hilang satu huruf, kan, tak sebut satu huruf. Iyyaka na'budu wa iyya nasta'in. Ka mana dia? Hilang, tenggelam dalam tu. Kan? Tapi elok kita ni kalau kita orang kata apa? Kita dengar ujung-ujung mikrofon tu, kita semayang belakang sana. Kita kata imam ni tukar huruf ni. Jangan nilai itu sebab kita dengar daripada muncung mikrofon, speaker. Mungkin speaker kadang-kadang speaker cak ayam. Kan? Speaker cak ayam tu imam baca bagus, tapi speaker cak ayam ni dia bunyi lain. Kadang-kadang macam tu. Kan? Jadi kita jangan menilai dari sudut macam itulah. Biar kita dengar jelas. Saya bukan dengar speaker ustaz, dia tak pakai mikrofon pun duduk belakang dia ni, saya dengar sungguh. Yang tu bermufaraqahnya. Jadi putus sah pun taklah membatalkan sembahyang orang lain. Kadang-kadang orang ni penting sangat putus sah sampai bertekak naik ni orang leher ni. Ui, jangan bawa anak kau kat sini. Putus sah ni orang tak sunat lagi. Ya Allah, sampai nak bergaduh apa hal ni. Benda tu simple, benda-benda kecil je. Ialah dari sudut fadilat dia kurang. Kan? Tapi kalau ada benda-benda tertentu, maka biar je lah kita sembahyang je lah. Sah sembahyang Jumaat kita, sah sembahyang kita, sah pahala Jumaat. Walaupun contohnya kawan tu tak reti nak bergerak, kawan ni dah terkentut, dia pun keluar, tinggallah kosong celah tu. Dia ni tak berhenti, tak pandai nak gerak pi, duduk dalam tu biar kosong. Taklah batal pahala Jumaat, taklah batal sembahyang. Kuranglah sikit pahala dia tu. Orang lain tak terjejas pun sebab dia patut bergerak pi, dia tak bergerak. Kadang-kadang kita kalang kabut, waladhdallin, macam nak bagi isyarat serumai juga tu, kan? Kadang ada jenis tarik baju, tarik mai. Tak payah, takut-takut kita buat batal pula sembahyang kita. Tapi rongga gitu, taklah pahala tu tak dapat. Berjemaah tetap dapat pahala, cuma kurang pahalanya kerana tak ada lopong kosong. Apa dia tadi? Sehingga mencacatkan bacaannya seperti tercicir huruf. Tadi lah tertinggal satu huruf. Kan? Itu saya ceritakan, ada satu surau. Kali pertama dengar, saya tak berani nak mufaraqah sebab takut saya silap dengar. Pasal memang dia pakai mikrofon. Takut daripada mikrofon tu silap. 2 kali. Semayang Isyak dengar macam tu juga. Mai kuliah saya sekali lagi, maghrib dia macam tu juga.
Dia jadi macam tak mana silap dia. Siratal ladzi. Ihdinas sirat. Perkataan sirat, dia tak tahulah macam mana nak tebal sad jadi su, bukan si. Ihdinas siratal mustaqim, siratal bunyi su, dah tukar baris ni. Kan? Tukar baris. Tak apa, mungkin saya salah dengar kot. Main isyak, bunyi yang tu juga. Main minggu kali lagi, waktu kuliah yang lain, bunyi yang tu juga. Ya, lama-lama saya kata tak boleh. Nak tegur dia tak dan. Sebab dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia doa, dia masuk bilik. Kita ingat tak apalah sembahyang sunat dulu, tapi kita sembahyang sunat, dia keluar. Tak dan nak jumpa. Dia bagi tahu kat AJK lah. Ji perasan nak bacaan dia. Bunyi saya dengar bunyi suratal ladzi. Kami dah perasan lama dah. Tu imam AJK tu. Kami dah perasan lama dah, tapi ada dah makmum kita tegur, tak apa nak jadi. Jadi macam tu juga. Lebih baik sembahyang seorang daripada ikut jemaah dia. Jemaah dia macam tu, dia tukar huruf, tukar baris tu, kira batal tu sembahyang. Kita tak boleh ikut dia sedangkan kita yakin batal. Kan? Maka kita buat tempat lain. Jadi kalau terpaksa sembahyang situ, sembahyang seorang-seorang kemudian, ataupun ikut seorang. Jadi kerana dah tukar huruf, tegur-tegur, dia orang sampaikan juga, beritahu Ustaz Aziam mentegur. Jadi kuatlah sikit point dia tu. Maka imam tu dia berubah juga. Tapi kalau tukar ke sin, sirat tak berapa tebal jadi sin kan. Ihdinas siratal mustaqim, sira itu kata ulama dikira kesalahan kecil walaupun tukar huruf, sebab ada qiraat yang mengizinkan baca dengan sin. Qiraat yang mengizinkan bacaan dengan sin. Ala kulli hal, lebih baik jangan tertukar-tukarlah bunyinya. Walau bagaimanapun, jika kedua-duanya sama saja, makmum pun lebih kurang macam tu, lidah dia keras macam tu juga, tu imam macam tu juga. Itu kira sah. Sebab tu tadi kita jangan tegur kawan ni. Jangan kata, kau jangan ikut imam tu. Imam tu baca tadi sirat bunyi sinnya. Makhraj tak betul. Tak mungkin standard kawan ni lebih kurang dengan kawan tu je, tu imam. Sah dia. Kita yang standard level lain ni, kita nampak salah, jangan ikut. Itu tak boleh mempengaruhi orang lain. Kecuali kita dah nampak dan orang lain pun nampak macam tu, bukan kita seorang. Orang lain perasan silap dia tu, yang tu kena tegur lah. Yang ketiga, imam jangan seorang perempuan sedangkan makmumnya sering seorang lelaki. Tak boleh. Kan? Jadi orang perempuan yang dulu kan, mereka tu, yang imam orang lelaki ikut. Tu ajaran apa tak tahulah. Alakulah tak boleh. Termasuk khunsa. Khunsa ni memang lahir-lahir ada dua kemaluan. Bukan operate. Memang ada macam tu. Kalau macam tu khunsa, katalah masih yang berfungsi itu lelaki. Dia jadi lelaki. Tapi dia lahir itu ada dua. Yang fungsi lelaki. Tetap khunsa tak boleh jadi makmum pada orang lelaki. Imam. Tak boleh jadi imam pada orang lelaki. Dia macam ni kedudukan. Orang lelaki, imam bagi semua. Khunsa pun boleh jadi makmum. Perempuan dia jadi makmum dia. Kalau imam lelaki. Kalau imam khunsa, yang boleh ikut dia perempuan. Orang lelaki sejati tak boleh ikut dia. Title khunsa tu sampai bila-bila. Walaupun dia dah tutup yang perempuannya, pakai yang lelaki, dia kira hukum khunsa dia tu. Khunsa. Sebab memang tak tahulah dia hormon lah kot kan. Dia akan ada juga jiwa perempuan kat dia. Walaupun dah katalah nampak lebih lelaki, tapi keperempuanan tu ada sikit pada dia, tak macam orang lelaki yang betul-betul lelaki lain. Tak apa? Maskulin kan? Gitulah. Jadi khunsa boleh jadi imam pada orang perempuan je. Kalau khunsa jadi imam, orang lelaki tak boleh jadi makmum. Orang perempuan pula, imam sama-sama perempuan. Khunsa tak boleh jadi makmum pada orang perempuan. Walaupun dia jadi perempuan, dia khunsa. Lahir ada dua. Kata yang lelaki punya tak pakai, dia pakai perempuan. Dia tetap status khunsa. Pada hukum Islam, dia kena jadi asal dia balik. Kan? Badan dia dah operate jadi macam tu. Kan? Maka dia kena pergi cari jalan untuk back to normal dia. Back asal dia. Kena ubah. Banyak fitnah yang ditimbul. Kalau ialah badan perempuan dah besar sana,
Dia pergi pakai cara orang lelaki nak bait asal, tapi kan memang ada jemaah saya lah macam tu. Dia pakai lelaki lah, tapi lembut dia tu tetap ada, mungkin lembut asal dia kot, kan. Kita tak berani tanya lah kau ni khunsa ke tak. Tapi dia dah jadi lelaki, mungkin dia bukan khunsa asal kot. Dia operate lah, tak operate ke wallah alam, tak berani saya nak tanya lebih-lebih. Takut. Tapi nampak gaya tu dan badan dia tu ada besarnya. Jadi kita nampak lah kan. Cakap dia pun gaya lembut-lembut tu. Wallah alam asli ke ataupun ni kan operate-nya. Tapi jadi kita mula ragu-ragu lah. Tapi tengok dia pakai punya salam je lah kan. Dah dia main nak salam. Imam jangan seorang perempuan sedangkan makmumnya seorang lelaki. Seorang lelaki tak boleh berimamkan seorang perempuan. Lelaki tak boleh jadi makmum pada perempuan. Namun jika keduanya perempuan, bolehlah setiap orang menjadi imam pada yang lain. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la tu'ammanna imra'atun rajulan. Perempuan jangan menjadi imam pada orang lelaki. Sifat yang sangat digalakkan bagi seorang imam. Itu syarat dia macam, syarat dia gitu je. Okey, kanak-kanak boleh jadi imam tak? Tak balik. Boleh kalau dia dah pandai. Betul lah semayang dia tu betul. Bacaan dia tepat, dia pandai rokok apa semua, segalanya tepat. Walaupun tak balik, dah mumayyiz, sah imam, mumayyiz. Hukum Islam mulanya sabi, kanak-kanak. Yang kedua tinggi sikit dia panggil mumayyiz, belum balik. Lepas itu baru balik. Apa dia mumayyiz? Mumayyiz ni dah cerdik, dah pandai. Dia tak kira had umur. Mungkin 5 tahun mumayyiz. Ada budak cukup akal, dia berakai. Kadang-kadang ada yang 7 tahun baru jambat cerdik, kadang 5 tahun, kadang 3 tahun. Tengok minda main budak tu lah, akal budak tu. Cerdiknya ukuran dia tahu semua hukum semayang. Lepas berdiri baca Fatihah, surah, rokok betul, i'tidal, sujud, semuanya betul. Maka dia sah jadi imam. Jadi kalau di rumah ni mak-mak ni kan, di rumah adalah cucu kita ke anak kita yang umur baru 7 tahun, tapi dia belajar sekolah agama, semayang pandai, baca pandai, dia kena jadi imam. Tak sah kalau dia ikut perempuan. Semayang dia tak sah. Tapi dia tak balik, maksudnya tak semayang pun tak diragu hukum ni kan. Tapi didikan tak boleh lah jadi makmum. Kita jadi imam pada dia tak dapat pahala jemaah, kan? Ikut main-main tu lah budak-budak kan. Itu boleh lah, itu tak masalah. Tapi dia sudut dia dah layak jadi imam. Layak jadi imam walaupun belum balik. Yang penting dia tahu hukum-hukum semayang. Okey, sifat yang digalakkan bagi seorang imam. Apalagi kita nak sebut tadi berkaitan dengan tu hukum imam jahat boleh jadi imam tak? Maksud orang jahat lah, orang jahat, orang maksiat. Tahu dia memang minum arak, dia memang laki main kaki perempuan, orang kata. Tapi dia semayang okey, Fatihah bagus, semua bagus, sah imam kita. Nabi kata semayanglah kamu belakang imam yang baik ataupun imam yang jahat. Maksudnya dia jahat kat luar tu, tanya semayang betul pula, baguslah. Dengan kemplekat bagus semuanya, wuduk dia bagus, Fatihah bagus semua, kita boleh jadi makmum kat dia. Kan? Tak tahu dia keluar-keluar curi slipper orang. Kan? Pergi rimbat motor orang. Sah semayang kita. Yalah. Itu tak ada kaitan dengan ni. Maksud dia sudut cuma kita ni hati kita kan. Jadi tak sedap lah tu imam aku ni lah, memang kaki tonggang. Kan? Jadi lebih baik kita cari yang lebih baik daripada dia kan. Itu bab akhlak, keutamaan, tu bab keutamaan. Akhlaknya bagus kan. Tapi bab sah tetap sah. Walaupun dia jahat di luar, bab semayang dia lulus semua. Sah lah. Sifat yang sangat digalakkan bagi seorang imam. Sifat yang sangat digalakkan bagi seorang imam antaranya ialah yang lebih alim. Ini keutamaan.
Maksud sifat galak ni keutamaan. Bukan sah tak sah, tapi di antara yang lebih afdal daripada afdal. Lebih afdal daripada yang fadlunnya. Yang terbaik daripada yang baik. Yang lebih baik yang alim. Ahli ilmu, ibadah. Lebih fasih, baca Quran dia hebat. Mana lebih nak utamakan? Bab baca Quran bagus, tapi dia budak ni je, budak student. Yang baca Qurannya kurang bagus, tapi tepatlah. Cuma lagu tak apa sedap, kan? Itu je lah. Baca biasa, tapi bab makhraj betul, bab tajwid betul. Dan dia alim pula, lebih utamakan yang ni. Kadang kita mengutamakan, ni baca sedap bagi dia lah. Tapi dia bab hukum kurang sikit. Dia bukanlah alim. Tak, kita cari yang lebih alim, itu lebih utama. Walaupun bacanya tak sedap dan sebagainya. Tapi itu bab keutamaan, bukan bab sah tak sah. Antara lebih baik dengan yang baik. Lebih fasih, itu tingkatan yang kedua. Lebih soleh. Ini soleh maksudnya dia ahli bagus, ahli ibadah, tapi bukan alim. Kan? Contoh orang rajin ulang alik masjid, Masya Allah, soleh lah dia, tak pernah lah tengok dia tempat yang tak baik ni. Kan? Dia pakaiannya bagus, ulang masjid, majlis ilmu, zikir banyak, Quran banyak, namanya ahli soleh, orang soleh. Orang soleh. Tapi dia bukan alim, bukan ahli ilmu. Dan lebih tua, dari sudut umur pun ambil kira juga. Ini kalaulah semua sama taraf, alim sama alim, baca bagus sama baca bagus. Tengok umur. Siapa lebih tua? Tolak dia. Tapi kalau bab A ni alim tapi muda, yang ni tak alim tapi orang tua dah, jangan tengok umur, yang tu tengok alim je. Faham? Kita utamakan yang lebih alim. Kalau belakangnya lebih sahih pada dia, maksud lebih fizikalnya, lebih baik orang yang lebih sihat tadi ni, lebih baik. Tapi tak ada orang lain lah. Yang elok ni, ya Allah, tak reti Fatihah. Yang OKU atau kursi roda tu Fatihah bagus, boleh dia jadi imam. Jadi imam. Seperti kalau di Palestin dulu, Syekh apa? Syekh Yasin yang kena bom dengan Israel kan. Dia kena tangkap masuk penjara berapa puluh tahun sampai lumpuh habis badan dia. Dia orang hantam seksa dia. Yang boleh mulutnya cakap, tangan tak boleh gerak, kaki tak boleh gerak, mata mulutnya, telinga. Jadi tetap dia orang suruh dia jadi imam. Memang dia alim, soleh dan sebagainya. Tapi lagi-lagi itulah. Lebih soleh, lebih tua di kalangan mereka. Apabila sifat-sifat ini terdapat kepada seorang imam, maka bersolatlah di belakangnya adalah lebih afdal dan pahalanya lebih diharapkan. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi seorang sesuatu kumpulan ialah orang yang lebih pandai membaca Quran. Aqra'uhum di sini memang kita terjemah yang lebih pandai baca Quran. Tapi sebenarnya aqra'ahum adalah yang lebih alim Quran. Lebih alim ilmunya, agamanya. Selalunya orang yang faham agama ni, baca Quran dia pun tepat lah. Kan? Bukanlah yang qari dia baca, Masya Allah hebat, tapi hukum hakam dia tak tahu. Ini tak alim. Sekiranya mereka setara dalam bab bacaan, bab alimnya, maka yang lebih alim dalam kitab hadis. Bab Quran tadi, okey, Quran ni sama level. Tengok siapa yang alim hadis pula. Kau ni hadis tak apa pandai, ni hadis pandai. Ambil dia. Ambil tahu tu. Jika dalam hadis mereka pun sama taraf, maka yang lebih dahulu hijrah. Ni zaman Nabi lah. Siapa lebih senior hijrah. Dan jika dalam hijrah pun sama, mereka masih sama, maka yang lebih tua usianya di kalangan mereka. Ambil baru tengok umur. Kan? Bukan umur tu kriteria yang paling utama kita nak nilai. Itu kira last. Yang ni dah sama, ni pun sama, ni level sama, baru tengok umur. Sampai ambil kira juga bab kahwin.
Bab umur pun sama, tapi tengok siapa kahwin dah. Yang kau ni bujang lagi, yang ni kahwin. Yang ni dah duda, yang ni kahwin. Ambil yang kahwin. Setelah yang lain sama level lah. Tapi kalau awal-awal dah dia ni, maksud tengok kriteria yang awal tadi. Sebab okey. Dan minta maaf kita cakap bab kahwin lebih pun dia ambil kira juga dalam hukum detail tu. Kau ni kahwin 2 bagi dia imam. Kan? Dia lebih tinggi. Yang ni 3 pasal apa? Kan? Tak tadilah macam pencuri perompak menjadi imam, kan? 3, 4 dia bertelangkah ke bertelingkang, biar ambil kat dia, yang penting dia kahwin 4 aku jadi imam. Kan? Masya-Allah. Itu sudut hukum, kan. Kecuali ketahuilah bahawa orang yang berwuduk boleh mengikut imam yang bertayamum. Contoh imam tu adalah balut, dia kena ganti dengan tayamum. Jadi imam yang ambil wuduk dengan air betul boleh. Sebab dia sah, tayamum pun dia sah. Dan imam yang bertayamum dan imam yang berwuduk boleh ikut imam bertayamum, dan imam yang bertayamum dan imam yang menyapu khuf. Dia ulang 2 kali ya. Maksudnya yang keduanya imam yang sapu khuf. Tak. Macam mana ayat dia ni? Imam yang berwuduk boleh ikut tayamum, dan imam tayamum pula, dan imam boleh ikut imam tayamum dan boleh ikut orang yang sapu khuf. Tu imam tu pakai khuf, tahu khuf? Stokin kulit kan. Saya pun lupa nak beli kan. Ingat nak beli. Memang pergi ni tak shopping langsung, tak beli apa langsung lah. Dah banyak kali nak beli jubah pun jubah banyak dah sudah. Kan. Jadi apa tu khuf tu boleh pakai. Dia khuf je, kita boleh ikut dia. Begitu juga orang yang berdiri mengikut imam yang duduk. Boleh. Tadilah, tapi dari sudut keutamaan lain. Utama baik orang yang berdirilah didahulukan jadi imam. Tapi bab sah duduk, atau imam duduk atas kursi, belakangnya berdiri, sah. Orang yang nota ni tang mana dia buat nota ni, saya terlepas pandang pula. Atas dia fuqaha berpendapat tidak sah wanita menjadi imam pada lelaki. Ini kerana ulama telah membahas berkenaan hadis yang benarkan perempuan menjadi imam pada lelaki. Ada juga. Kan? Imam San'ani dalam kitab Subul Salam berkata hadis ini menunjukkan bahawa perempuan tidak layak menjadi imam kepada lelaki. Inilah mazhab Hadawiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah dan lain. Hadawiyah. Okeylah. Sedangkan Al-Mudhani dan Abu Thur mengharuskan imam perempuan kepada lelaki. Begitu juga At-Tabari mengharuskan pada solat tarawih selama mana tidak terdapat lelaki yang hafal Quran. Kalau perempuan hafal Quran boleh jadi imam, dia kata. Itu pandangan yang kita dalam mazhab Syafi'i tak terimalah. Dia kata ada juga, nanti kita jangan keliru. Dan hujjah terdapat lagi. Hujjah mereka berdasarkan kepada hadis Ummu Waraqah yang Nabi suruh dia jadi imam. Mereka juga menanggung bahawa larangan ini merupakan sekadar larangan tanzih sahaja, dan mereka berkata bahawa hadis ini hadis dhaif. Memang Nabi suruh Ummu Waraqah jadi imam, tapi untuk golongan perempuan. Kan? Cuma dia orang guna hujah, tak tahulah yang umum Nabi suruh engkau jadi imam kat rumah engkau. Nabi tak kata kau jadi imam untuk perempuan je. Jadi mereka jadikan ayat tu kata orang lelaki pun boleh ikut. Tapi kita mazhab Syafi'i tolak pandangan ni. Kita tetap pegang orang perempuan tak layak jadi imam pada orang lelaki, walaupun imam yang perempuan tu lebih fasih Qurannya, lebih alim ilmunya. Dah. Tak sah. Bab tak sah, kita kena utamakan. Okey, tadi kita sambung ayat yang atas tu. Dia kata begitu juga orang yang berdiri mengikut imam yang duduk. Orang yang baligh berimamkan kanak-kanak, mumayyiz tadi. Orang yang bebas berimamkan hamba, tu imam dia hamba sahaya, boleh. Orang sihat berimamkan orang yang tidak tus air kencingnya, kan? Boleh. Orang yang bersolat tunai boleh jadi makmum pada imam qada.
Boleh. Dia sembahyang qada, kita jadi seperti saya kadang-kadang kuliah satu masjid, dah sembahyang isyak. Lepas tu ada majlis tempat lain, saya pergi masjid satu lagi, orang tolak saya jadi imam. Jadi saya dah naik qada yang kedua tu. Kan? Boleh. Dan yang bersolat fardu berimam pada solat sunat, boleh. Kan? Imam sembahyang sunat. Contoh kita datang lambat masjid, tengok-tengok adalah orang tu sembahyang. Kita tak payah tanya, engkau sembahyang fardu ke sembahyang sunat? Kawan tu tengah sembahyang. Pergi Allah Akbar jadi makmum kat dia dah. Dia buat 2 rakaat, kita tambah. Kalau maghrib tambah 1, tambah 2 lagi. Tak payah. Walaupun dia kata aku sembahyang sunat, tak apa. Kita dapat pahala Jumaat. Kadang-kadang kita nak, alamak, imam dah habis dah. Orang ni sembahyang tak nak kan, takut dia sembahyang sunat. Dah, sembahyang sunat pun ikut je lah. Dapat pahala Jumaat. Kita tambah apa yang kurangnya. Cuma bab tu kita tak boleh ikut imam kalau sembahyangnya imam lebih panjang daripada sembahyang kita. Seperti imam sembahyang 4, kita nak buat 2 qasar. Itu tak boleh lah. Kita nak sembahyang subuh, imam qada isyak. Kawan tu sembahyang isyak. Kan? Dia dah sembahyang subuh, dia sembahyang isyak qada. Kita pergi sembahyang subuh dengan dia. Itu tak boleh. Kalau kita tahu dia sembahyang isyak, tak boleh ikut. Pasal sembahyang kita tak jadi, tak tally. Kita tetap niat makmum, kita tetap niat fardu kita punya. Nak buat apa? Isyak. Saya sembahyang fardu isyak 4 rakaat makmum kerana Ta'ala. Dapat pahala Jumaat. Katalah kita yakin macam dia sembahyang sunat sebab dia sembahyang subuh tadi. Lepas tu dia main tani, mungkin dia sembahyang sunat qabliyah subuh. Kita anggap macam tu. Kita tak tahu dia nak buat 4. Tiba-tiba time tahiyat awal, tahiyat dia tu, dia bangun lagi, kita time tu naik mufaraqah. Selamatkan kita punya Jumaat mufaraqah. Jangan kita pun bangun juga, tu imam tak kisah salam, aku pun bangun, dah jadi 3 kita pun, dah jadi 4 pula kita. Bukan subuh kita. Kan? Jadi sembahyang sunat. Begitu juga sembahyang ni jamak zuhur asar takdim. Kita tak payah tanya ni zuhur ke asar. Tak payah tanya. Kita tahulah dia satu bas yang kita. Tadi cuma kita pergi tandas lambat sikit mai. Mungkin dia dah sembahyang zuhur dulu dah. Dia bangun tu asar. Kita baru jumpa dia yang dia asar. Tak payah tanya dia asar. Kita buatlah zuhur. Dia asar, kita zuhur. Sama kan? Dia 2, kita 2. Sama, selari. Niat sembahyang tu je lain. Tapi kalau isyak maghrib tak boleh. Tu masalah sikit. Kita jangan jadi 4 lah pula. Kan? Contoh tu imam kita sembahyang maghrib. Kita ingat sembahyang isyak. Kita niat isyak 2 rakaat nak qasar. Kan? Tengok-tengok dia sambung. Yang tu kalau kita bangun yang ketiga, kita kena jadi 4. Niat qasar tadi Ustaz. Ya, niat qasar pun kena jadi 4. Pasal kita dah sambung jadi 3. Kita tak tahu. Bab qasar, kita niat qasar jadi 4 boleh. Tak payah ubah niat pun. Sambung jadi 4 je lah. Tak jadi qasar je lah. Daripada qasar jadi jamak, boleh. Sembahyang fardu ke sunat boleh. Contoh kita sembahyang fardu. Macam mana contohnya? Katalah nak sembahyang fardu ni. Tiba-tiba kita dengar orang main qomat nak sembahyang jemaah. Kita seorang. Kita nak ambil fadilat jemaah kan. Kita buat 2 rakaat, Assalamualaikum. Niat jadi sunat je lah. Tengah solat. Katalah baru rakaat kedua. Kan? Baru rakaat kedua. Kita pun niat jadi sunat je. Selesailah, kita pergi cepat ikut dia. Dapat jemaah. Wallahu ta'ala alam. Cukup kat tu. Tata cara mengikut imam, wallahu alam, kita berhenti kat situ. Boleh tandalah nanti sambung situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'ani ma'alamtana wa'alina ma'yafa'ana barikana fih. Allah barikana fi hadha al-yawm, barikana fi jam'ina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.